والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه هداه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Terima kasih kepada Saudara Nazrif Pengurusi Majlis, yang dihormati Saudara Blake, Pengurusi Presiden Ihsan, Abang PJK Dakwah, khususnya adik-adik Terpaksa Ihsan dan adik-adik sekalian. Sebenarnya saya ni bukan ustaz, iaitu pertama sekali. Ustaz pun bukan, ustaz pun bukan. Saya ni cuma itulah sebahagian daripada orang yang minat mendalami agama, sekadar itu saja. Kalau ada soalan-soalan yang lebih berat tu kita kena tengok dalam internet ataupun tanya ustaz lah nanti. Saya mendapat latihan awal sebagai doktor perubatan di Universiti Sains Malaysia. Saya tamat tahun 1997. Lama lah, 20 tahun lepas dah. 15 tahun lepas, 16 tahun lepas. Dan saya praktis sebagai doktor perubatan di Kuala Lumpur selama 3 tahun. Kemudian saya sambung balik untuk buat pakar dalam bidang patologi 4 tahun. Kemudian saya praktis di Hospital Universiti Sains Malaysia dalam 5-6 tahun macam tu. Lepas tu fikir-fikir malah lah je doktor saya. Lepas saya pun sambung untuk buat PhD. PhD ni bidang barulah, bidang farmasi, iaitu untuk buat ubat, desain ubat, lah. Sebab sebelum ni kita pakai ubat masalah. Sekarang kita nak pakai ubat orang Melayu pula. Adik-adik pernah ada cerita macam tu lah. Ni untuk main kita cuma jadi pengguna kepada orang lain saja. Baru contohnya dalam ubat ni, kalau orang buat ubat ni berasas kepada sumber yang haram, sebab kita tidak ada teknologi, tidak ada kepakaran, tidak ada research, maka kita tak guna ubat yang haram sampai bila-bila. Jadi siapa dia yang berdosa? Kalau orang sakit berdosa, dia perlu ubat. Ataupun doktor yang nak prescribe ubat tu kepada orang sakit, siapa dia yang berdosa? Contohnya, yang kena fikir jauh lah. Adik-adik ni datang sini ni bukannya untuk diri kita saja, boleh ingat, tapi untuk rumah. Cakap wajib sebab tu saya asasnya saya tak suka kalau adik-adik ni belajar sambil lewat saja. Sebab kita ni datangnya ke luar negara ni ada atas biayai orang miskin di kampung, nelayan, petani. Dia tak kenal apa Australia ni kadang-kadang. Tak tahu map Australia ni ke mana. Tiba-tiba kita mari di sini, belajar pandai, dapat buat PhD, duduk kat sini, tak balik untuk bayar balik apa yang kampung dah bagi kepada kita. Dia tak betul lah macam tu. Yang betul yang kita kena ambil semua teknologi yang ada kat sini untuk bawa dan bangunkan negara kita. Yang tu baru betul. Oh, kita faham. Barulah kita belajar. Kita panggil sebagai jihad. Ini belajar, sebab apa belajar? Sebab nak kerja, nak jadi orang besar, nak gaji banyak. Jadi macam mana nak kata belajar sebagai jihad? Jadi belajar sebagai jihad apabila kita rasa bahawa belajar ni boleh membantu umat, baru boleh jadi jihad. Dan belajar ni, beritahu bahawa besarnya pahala orang belajar ni, dia mendapat accession daripada pergi berjihad di medan perang. Kalau negara kena serang, macam Sulu serang dalam ni lah. Jadi orang belajar ni, dia mendapat accession, tak payah pergi perang. Dia perlu belajar saja. Dengan harapan, selepas dia belajar tu, dia akan mengajar balik orang kampung dia. Jangan kita ingat, belajar sambil lewat, aku nak mari asal dia ni, nak melancong lagi. Melancong tu advantage lah, tapi bukan keutamaan. Keutamaan dia belajar. Orang atas sini kita belajar lah. Banyak cerita tu. Okey, baiklah. Saya terlebih dahulu juga nak ucap tahniah lah kepada adik-adik yang dapat datang ke Australia, terutama adik-adik yang tahun 1. Tahun 1 ni mungkin ni kali pertama ada pasport rasanya. Sebelum ni tak tengok pun pasport, tak tahu macam mana betul pasport. Tiba-tiba ada pasport tu, boleh datang dan naik autobus selama 8 jam. Kalau naik tu Emirates ataupun Mars, tak lah. Ada entertainment, boleh makan, minta aiskrim, lagu atau autobus kan.
Kalau naik Asia tu letih kan kaki sikit tempat space. Kan. Lepas tu masa nak takam terbang tu tak tahu nak sembahyang macam mana pula. Kalau 8 jam tu cross 3 waktu sembahyang, tak sembahyang lah kalau 3-3 kan. Kalau kita tak belajar. Jadi belajar tu penting. Walaupun kita sebut tentang jihad tadi, nak tahu jihad tu, kelebihan jihad, siapa dia nak jihad, kepada siapa kita nak awal, perlu ilmu juga. Sebabnya kalau tidak ada ilmu, nanti dia akan perang. Siapa perang dengan orang Islam juga, perang dengan orang yang tak tahu nak lawan siapa. Sebab tu ilmu tu penting. Adik-adik kena mendalami ilmu, dan juga di atas kita ni buat sesuatu amalan tu atas dasar ilmu, bukannya atas dasar ikut-ikut orang. Ini penting. Kalau kita atas dasar ikut-ikut orang, alamatnya setakat itu dah saja kita tak ada kemajuan. Kita belajar dalam bidang commerce ataupun bidang engineering, tahun ke tahun kita sentiasa meningkat. Tapi ilmu kita tentang solat tu, ada ilmu sekolah rendah lagi. Macam mana boleh berlaku begitu? Sebab tu ilmu kita tentang solat ni kena meningkat. Dengan meningkat umur kita, meningkat kedewasaan kita. Ilmu tentang tajwid kena meningkat juga. Ini tajwid macam mana? Tajwid masa sekolah rendah dulu. Tak ada improvement. Tak ada ya. Dan bagi adik-adik yang mungkin kalangan kita ni ada yang tak fasih lagi untuk baca Quran. Jadi saya nasihatkan supaya belajar baca Quran sekarang ni, masa belajar. Sebab selepas ni adik-adik mungkin jadi orang kaya, jadi orang besar, payah dia nak belajar dengan ustaz. Begitu. Kalau sekarang ni lidah tu dah masih lagi lembut, boleh dilatih lagi. Saya ni lidah pegang lah, payah latih. Jadi mestilah adik-adik cuba melatih lidah dan sebagainya untuk sebut betul huruf tu. Lepas tu kita belajar sekarang ni untuk tajwid ke, baca biar fasih ke, belajar sekarang ni. Sebab bila adik-adik dah jadi orang kaya, siapa dia lagi nak ajar adik-adik? Payah. Kalau ambil perubatan, dia jadi doktor sekarang ni, siapa dia nak ajar doktor? Ustaz mana nak ajar? Kalau ustaz nak ajar kita pun kadang-kadang ustaz tu dia ajar tu sebab kita bayar kat dia. Itu je. Mungkin. Tapi dari sudut keikhlasan bakal tu mungkin payah bila kita jadi orang besar nanti. Itu penting belajar sekarang ni. Salah sekarang ni masa student tak ada masalah. Sebab masa ni ada masa kita belajar. Kalau belajar Quran tu, dia membaca Quran dalam keadaan dia belajar tu, dia dapat dua pahala. Satu, dia dapat pahala untuk baca Quran. Yang kedua, dia dapat pahala belajar Quran. Itu penting. Kalau kita ni dah fasih tu, kita dapat satu pahala saja. Okey. Balik tak masuk lagi. Saya habis.